Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3, bidang akhlak Islamiyah, pelajaran yang ke-27, adab bermusafir. Dalam buku teks boleh tengok pada muka surat 209. Okey, kita tengok objektif pembelajaran. Yang pertama, menyatakan maksud bermusafir. Yang kedua, menyatakan dalil naqli. Yang ketiga, menyenaraikan adab-adab bermusafir. Yang keempat, menyatakan hukum musafir mengikut situasi. Dan yang terakhir, yang kelima, hikmah mengamalkan adab bermusafir. Okey, kita tengok maksud bermusafir. Apakah yang dimaksudkan dengan bermusafir? Dari segi bahasa Arab, iaitu keluar. Musafir itu maksudnya keluar. Dari segi istilah, seseorang yang keluar daripada kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Okey. Ya, 2 marhalah ni berapa kilometer? Ya. Okey, 2 marhalah ni iaitu bersamaan dengan 81 kilometer. Kalau dalam kitab fiqh manhaji, mungkin ada dalam kitab-kitab lain, dia lain, tapi dalam fiqh manhaji ni 81 kilometer. Okey, seterusnya kita tengok dalil bermusafir. Dalil dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. Surah Al-Ankabut ayat 20. Maksudnya, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Baik. Seterusnya kita tengok adab bermusafir. Yang pertama, bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik. Tujuan baik, niat pun baik. Seterusnya yang kedua, menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya. Yang ketiga, memohon petunjuk Allah dan menunaikan solat sunat musafir. Solat sunat musafir. Seterusnya yang keempat, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga. Seterusnya, melantik ketua jika bermusafir melebihi 3 hari. Kena ada ketua. Seterusnya, tidak meninggalkan solat fardu, mematuhi peraturan dan memelihara alam sekitar. Seterusnya, adab bermusafir disunatkan memperbanyakkan doa sepanjang bermusafir. Seterusnya, segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan. Itulah di antara adab-adab bermusafir. Doa menaiki kenderaan dan bermusafir. Baca doa ni. Yang pertama doanya itu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua doa dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Baca doa ni, naik doa, naik kenderaan dan bermusafir. Baik, seterusnya kita tengok pula hukum bermusafir. Ada hukum-hukumnya. Hukum yang pertama wajib, yang kedua hukumnya sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh, yang kelima haram. Okey, kita tengok bila musafir ini hukumnya wajib. Bila bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat. Contohnya menunaikan fardu haji. Ataupun contoh yang lain menuntut ilmu. Ini adalah kewajipan. Jadi musafir itu hukumnya wajib. Okay, sekarang tengok pula yang kedua hukumnya sunat pula. Bila sunatnya? Bila bermusafir untuk melakukan perkara sunat. Contohnya kita bermusafir untuk menghubungkan silaturrahim, untuk mengeratkan silaturrahim. Okay, jadi musafir tersebut hukumnya adalah sunat. Seterusnya yang ketiga harus. Bila hukum harus ni? Harus ni bila bermusafir untuk melakukan perkara yang harus. Contohnya, perkara yang harus ialah berniaga. Bermusafir untuk berniaga. Maka diharuskan dan hukumnya adalah harus. Seterusnya makruh. Makruh bila pula? Bila bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia. Contohnya bermusafir tanpa tujuan dan matlamat. Tak tahu tujuan apa, tak tahu matlamat apa. Okey, itu hukumnya makruh. Manakala yang haram pula, bila bermusafir untuk melakukan perkara yang haram. Contohnya, bermusafir untuk apa? Untuk pergi menonton konsert liar. Ini haram hukumnya. Baik. Seterusnya kita tengok pula hikmah mengamalkan adab bermusafir. Apakah hikmah dia? Pertama, perjalanan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang kedua, akan memberi ketenangan hati. Bila kita beradab bermusafir itu, hati kita akan tenang. Okey. Yang ketiga, mendidik jiwa lebih berdisiplin. Dan yang keempat, perjalanan menjadi mudah dan lancar. Inilah di antara hikmah mengamalkan adab bermusafir. Seterusnya, yang terakhir, latihan pengukuhan. Tentukan hukum bermusafir bagi kenyataan di bawah. Tengok. Yang kedua, yang ketiga. Kita tengok yang pertama dulu. Ahmad bermusafir ke England kerana mewakili negara bermain bola sepak. Apakah hukum musafir tersebut? Hukumnya adalah harus. 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 Yang kedua, Encik Abu dan isterinya bermusafir menunaikan haji. Jadi menunaikan haji hukumnya adalah wajib. Wajib, betul. Dan seterusnya, soalan yang ketiga. Aminah bermusafir dengan rakannya tanpa pengetahuan suaminya. Dia bermusafir tanpa pengetahuan suaminya. Apakah hukumnya? Hukumnya tentulah haram. Haram, tak boleh. Dia kena minta izin dengan suaminya terlebih dahulu. Baik. Jadi, seperti biasa, jika suka dengan video ini,
Jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan video-video yang lain. Okey, sekian saja. Kredit juga kepada Ustazah Adura. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.